Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, hari ini bertemu lagi dalam channel Ustazah iaitu Ustazah Ubi Juma dan Ustazah mengharapkan pada hari ini murid-murid semua dalam keadaan sihat hendaknya. Doa dibaca memohon restu, para petugas mengawal selia, beradab di majlis sudahlah tentu, lambang pribadi berakhlak mulia. Murid-murid semua, berdasarkan pantun yang murid-murid dengar sebentar tadi, pada hari ini, sebenarnya Ustazah nak ajar kamu salah satu tajuk yang terdapat dalam bidang adab, iaitu Serikan Majlismu. Murid-murid boleh merujuk buku Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 171. Okay, sebelum tu, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lihat dahulu apakah maksud majlis. Majlis berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud tempat duduk atau tempat berhimpun. Sebarang pertemuan atau perhimpunan yang dihadiri oleh beberapa individu atau pelbagai lapisan masyarakat dengan tujuan tertentu. Di antara jenis-jenis majlis yang biasa kita hadiri ialah majlis perkahwinan, majlis ilmu di masjid, sambutan hari kemerdekaan, konsert Islam dan perhimpunan di sekolah. Seterusnya, mari kita lihat apakah adab-adab dalam majlis yang wajib kita ketahui. Pertama, memberi salam. Memberi salam adalah pembukaan kepada individu sama ada ketika mahu masuk ke majlis atau ketika bertemu dengan para tetamu. Islam juga menjelaskan cara bagaimana salam itu mesti diucapkan sebagaimana maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang yang berkenderaan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki dan orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Yang kedua, hendaklah berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan majlis yang kita hadiri. Ketiga, hendaklah masuk melalui pintu yang telah disediakan, terutama apabila majlis yang kita hadiri itu dilakukan di dewan. Hendaklah masuk dengan senyap supaya tidak mengganggu majlis. Keempat, tujuan kita hadir ke majlis tersebut hendaklah dengan niat yang ikhlas. Kelima, masuk dengan tenang dan tidak berasak-asak, melanggar atau melangkah orang yang telah duduk terlebih dahulu. Dan yang terakhir, hendaklah duduk di tempat yang disediakan dengan sopan dan jangan bergaduh. Sekiranya tempat duduk kamu telah diduduki, duduklah dengan tenang dan berbuallah dengan teratur. Harus ingat, kita sebagai tetamu hendaklah menghormati dan mematuhi adab-adab yang telah digariskan. Sekarang mari kita hayati pula apakah ciri-ciri yang dibenarkan oleh hukum syarak. Hukum syarak bermaksud, menurut Kamus Pelajar edisi kedua, iaitu hukum yang bersandarkan kepada agama Islam atau hukum Islam.
Terdapat 13 ciri yang telah digariskan. Jom kita sama-sama ikuti apakah 13 ciri tersebut. Ciri majlis yang dibenarkan syarak yang pertama ialah hendaklah bertujuan untuk mengingati Allah. Ya, setiap majlis yang kita hadiri atau yang kita nak laksanakan hendaklah bertujuan untuk mengingati Allah dan bukannya hendak menunjuk-nunjuk atau riak. Ciri yang kedua ialah mengandungi ilmu yang bermanfaat. Ya, di dalam majlis yang kita hadiri itu diajar ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna kepada kita dalam menjalani kehidupan seharian sebagai hamba Allah. Sebagai contohnya, majlis-majlis ilmu yang dilaksanakan sama ada di masjid, di sekolah atau di tempat-tempat awam dan sebagainya. Ciri yang ketiga ialah menghubungkan silaturahim. Apabila kita hadir dalam apa jua majlis, contohnya majlis perkahwinan, inilah peluang kita untuk saling kenal mengenali dengan jiran tetangga kita. Seterusnya ialah ciri yang keempat, iaitu tidak melalaikan dan tiada unsur-unsur maksiat. Sebelum kita hadir dalam satu-satu majlis, kenal pasti dulu apa majlis yang dianjurkan. Sekiranya di dalam majlis itu mengandungi unsur-unsur yang melalaikan, sila elakkan diri daripada menghadiri majlis tersebut. Seterusnya ialah ciri yang kelima, iaitu tiada pembaziran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Surah Al-Isra ayat 27. Maksudnya, sesungguhnya orang yang membazir itu saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Ciri yang keenam pula ialah menjaga batas pergaulan. Biasanya di dalam satu-satu majlis yang kita hadir telah ditentukan kedudukannya, tempat duduk untuk tetamu lelaki dan tetamu perempuan. Tujuannya ialah supaya terjaga batasan antara lelaki dan perempuan. Seterusnya ialah ciri yang ketujuh, tiada unsur kezaliman. Jangan sesekali melakukan kezaliman kepada para tetamu. Jangan dibezakan antara orang miskin dan orang kaya. Ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya daripada berbuat zalim. Ciri yang ke-8 pula ialah menyediakan makanan yang halal. Jangan dihidangkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syarak di dalam majlis tersebut seperti arak, daging khinzir dan sebagainya. Seterusnya ialah ciri yang ke-9. Hendaklah saling menghormati di antara satu sama lain sebagaimana dinyatakan di dalam sebuah hadis, hormati orang yang lebih tua dan kasihi orang yang lebih muda. Ciri yang ke-10 pula ialah melapangkan tempat duduk atau tafassahu, iaitu memberikan kelapangan kepada orang ramai untuk mendapat tempat dan ruang di dalam satu-satu majlis. Maka jika kita datang awal ke majlis, sila penuhi ruang hadapan terlebih dahulu. Ciri yang ke-11 pula ialah
fokus, tidak bercakap dan tidak mengganggu majlis. Apabila kita berada di dalam majlis, kita dilarang bergurau senda atau berbual-bual agar tidak mengganggu perjalanan majlis. Manakala ciri yang ke-12 ialah berdoa sebelum meninggalkan majlis. Setiap kali selepas majlis selesai, kita dianjurkan membaca doa sebelum meninggalkan majlis tersebut supaya majlis itu membawa keberkatan kepada semua. Dan ciri yang terakhir ialah bersegeralah meninggalkan majlis setelah ianya selesai. Sekiranya kita mengamalkan segala adab di dalam majlis, ada beberapa kelebihan yang akan kita perolehi. Antaranya ialah mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, majlis berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Yang ketiga, akan dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain. Yang keempat, segala maklumat difahami dengan jelas dan berkesan. Kelima, dapat memupuk akhlak mulia dan melatih diri berdisiplin. Dan yang keenam, dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Seterusnya ialah akibat atau kesan buruk yang akan diperoleh jika kita mengabaikan adab dalam majlis. Iaitu yang pertama, majlis itu akan jauh daripada rahmat dan keberkatan Allah. Yang kedua, perjalanan majlis tersebut akan terganggu. Akibat yang ketiga, akan menjejaskan nama baik diri dan keluarga. Akibat seterusnya ialah ianya juga merendahkan maruah umat Islam yang sentiasa diajar tentang nilai-nilai murni. Seterusnya, akan membuang masa dan merugikan diri sendiri. Dan yang terakhir, akan menimbulkan rasa tidak selesa serta permusuhan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita lihat pula akhlak Rasulullah SAW ketika berada di dalam majlis. Yang pertama, sentiasa tersenyum. Yang kedua, tawaduk. Dan yang ketiga, budi pekertinya indah dan baik. Akhlak baik Rasulullah yang seterusnya ialah tidak bengis, tidak bersuara keras, tidak kasar dan tidak melakukan dan berkata dengan kata-kata yang keji. Sebagai kesimpulannya, contohilah akhlak Rasulullah SAW yang sentiasa menjaga adab ketika menghadiri majlis. Selesailah sudah sesi pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share video Ustazah. Terima kasih.